Ada sebab mengapa Amerika tidak menyerahkan teknologi ketenteraan terbaiknya kepada sesiapa sahaja, namun entah bagaimana, salah satu kerajaan paling Islamis di dunia bakal menerima jet pejuang paling canggih Amerika. Jet ini begitu hebat sehingga radar musuh pun tidak dapat mengesannya. Turki telah bertahun-tahun bertindak seperti sekutu Amerika yang normal dan boleh dipercayai. Tetapi di sebalik lakonan itu, ia telah mempersenjatai dan memberi perlindungan kepada kumpulan-kumpulan yang mahu memusnahkan Israel, berbaik-baik dengan Rusia, dan membina dirinya sebagai penaja paling berkuasa kepada Islam politik garis keras di seluruh dunia. Minggu ini, lakonan itu mungkin akan membuahkan hasil dengan kesan yang amat besar. Selamat datang ke rancangan Mirakeshi di Gen Z TV. Ini adalah keseluruhan cerita dari permulaan. F-35 ialah jet pejuang paling canggih Amerika. Kuasa utamanya dipanggil siluman. Ia dibina supaya radar musuh sangat sukar mengesannya di udara. Itulah tujuan utama jet ini. Jika tiada keupayaan stealth, ia hanyalah sebuah kapal terbang biasa yang sangat mahal. Keupayaan untuk terbang tanpa dikesan ialah satu kelebihan ketenteraan yang sangat besar dan Amerika Syarikat tidak mahu menyerahkan kelebihan ini kepada musuhnya. Itu memang jelas. Amerika Syarikat menganggap teknologi stealth sebagai salah satu rahsia yang paling dijaga rapi. Bagaimana rupa F-35 di radar adalah maklumat yang kebanyakan orang pun tidak tahu. Jika musuh berjaya mengetahuinya dengan tepat, mereka boleh membina sistem untuk mengesan dan menembak jatuh pesawat itu. Bukan sahaja jet Turki, tetapi setiap F-35 yang terbang di mana-mana, termasuk yang diterbangkan oleh juru terbang Amerika. Itulah sebabnya F-35 tidak dijual kepada sesiapa sahaja. Hanya kumpulan kecil negara yang dipercayai sahaja yang mendapatkannya. Dan Amerika Syarikat mengawal kumpulan itu dengan sangat-sangat teliti. Pada tahun 2017, Turki melakukan sesuatu yang sepatutnya menamatkan sebarang peluang untuk mendapatkan F-35. Ia membawa satu sistem pertahanan udara buatan Rusia yang dipanggil S-400. Bayangkan S-400 sebagai satu sistem radar yang sangat canggih yang dibina oleh negara yang sama, Rusia, yang mana teknologi siluman Amerika direka untuk bersembunyi daripadanya. Jika Anda meletakkan sistem radar Rusia di negara yang sama dengan jet siluman Amerika, Anda membuka peluang untuk juru teknik Rusia menyelenggara dan mengendalikan S-400, serta mendapat peluang terbaik untuk mengkaji dengan tepat bagaimana F-35 muncul di radar. Pengetahuan itu kemudian tidak lagi menjadi rahasia. Setelah Rusia memilikinya, mereka boleh berkongsi dengan sesiapa sahaja yang mereka mahu dan menggunakannya untuk membantu menembak jatuh F-35 di mana-mana sahaja di dunia. Jadi pada tahun 2019, apabila Turki benar-benar menerima penghantaran S-400, walaupun telah berkali-kali diberi amaran oleh Amerika Syarikat supaya tidak berbuat demikian, Washington mengambil tindakan tegas. Turki telah dikeluarkan sepenuhnya daripada program F-35. Kali pertama perkara ini berlaku kepada ahli NATO. Juru terbang Turki dihantar pulang dari pangkalan latihan Amerika. Turki kehilangan peranannya dalam membina hampir 900 bahagian berbeza untuk jet itu dan ia telah pun membayar kira-kira 1.4 bilion dolar untuk pesawat yang telah dipesan tetapi tiada satu sen pun yang dipulangkan. Kongres kemudian menjadikan larangan itu sebagai undang-undang sebenar, bukan sekedar polisi. Peraturannya dalam bahasa mudah sangat ringkas. Turki tidak akan mendapat akses kepada F-35 sehingga ia benar-benar menyingkirkan setiap unit S-400 yang dimilikinya, yaitu sebarang data penjejakan dari Rusia. Mereka bukan sahaja perlu berhenti menggunakan S-400 itu, mereka perlu menyingkirkannya sepenuhnya dan tiada sebarang pengecualian yang dinyatakan. Tiada syarat kecil yang membenarkan seorang presiden untuk mengetepikan peraturan ini begitu sahaja dan itu sangat penting. Oh iya, walaupun perkara ini sudah dijelaskan dengan sangat-sangat jelas, ia langsung tidak mengubah keputusan Turki untuk terus berbaik-baik dengan Rusia. Turki masih memiliki semua unit S-400 yang pernah dibelinya. Beberapa peluru berpandu, sehingga 200 daripadanya dilaporkan masih berada dalam bekas penghantaran asal mereka, langsung tidak pernah dikeluarkan dari kotak. Turki tidak menyingkirkan apa-apa, yang mana akan menjadi sangat berkesan jika mereka benar-benar mahu menyertai program F-35 secara sah sepenuhnya. Cuma mereka hanya berhenti menggunakan sistem itu secara aktif. Jadi mereka pikir mereka boleh terlepas begitu saja. Ini adalah hukuman pertama kepada Turki kerana bersekongkol dengan Rusia, tetapi ada juga hukuman kedua yang berasingan. Pada Desember 2020, selain larangan F-35, Amerika Syarikat mengenakan sekatan sebenar ke atas Turki di bawah undang-undang yang dipanggil Akta Menangani Musuh Amerika melalui sekatan, iaitu undang-undang yang asalnya dibina untuk menghukum Rusia, Iran dan Korea Utara. Ini adalah kali pertama ia pernah digunakan terhadap sekutu NATO. Sekatan itu menyasarkan Presidensi Industri Pertahanan Turki, agensi kerajaan yang menguruskan pembelian dan pembuatan senjata negara itu bersama dengan pegawai tertingginya secara pribadi. AS melarang lisin ekspor kepada agensi itu, membekukan aset rasminya di AISAT dan menghalang mereka daripada mendapatkan visa AISAT.
Tidak seperti larangan F-35 yang hanya melibatkan satu jet tertentu, sekatan ini menganghatkan industri pertahanan Turki secara lebih meluas, dan ia kekal selama 6 tahun. Jadi kenapa Anda perlu ambil peduli? Sebenarnya, Turki kini menjadi tuan rumah kepada sidang kemuncak NATO yang besar, yaitu mesyuarat tahunan utama pakatan itu di tanah airnya sendiri buat kali pertama dalam lebih 20 tahun dan Presiden Trump hadir secara pribadi bertemu secara empat mata dengan Erdogan pada 7 Julai. Dua perkara telah berlaku. Pertama sekali, sekatan-sekatan itu akan ditarik balik. Berdiri di sebelah Erdogan, Trump mengumumkan bahwa EISAS akan menarik balik sepenuhnya sekatan-sekatan tahun 2020 ini. Kita akan tarik balik sekatan-sekatan itu, katanya. Kita tidak mahu mengenakan sekatan ke atas rakan-rakan, katanya. Setiausaha negaranya, setiausaha perbendaharaan dan setiausaha pertahanannya sudah pun menguruskan butiran lanjut. Dan yang kedua, F-35 itu sendiri hampir diberikan kepada Turki, tetapi belum disahkan 100% lagi. Trump menyatakan ia adalah keputusan yang akan mereka buat dan memuji jet-jet itu sebagai pesawat terbaik yang ada, tetapi tidak memberikan jawaban muktamad di hadapan para wartawan. Namun, Erdogan memberitahu wartawan bahawa beliau sudah dijanjikan 5 jet F-35 yang mungkin bermaksud jawapan sebenar adalah ya dan pengumuman rasmi belum dibuat lagi atau beliau berbohong yang juga tidak akan mengejutkan kita. Namun begitu, setakat ini tiada laporan yang mengatakan Turki benar-benar telah menyerahkan mana-mana sistem S-400. Undang-undang masih menyatakan tiada pesawat sehingga peluru berpandu itu tiada dan peluru berpandu itu masih ada. Sekatan sedang ditarik balik dan pesawat mungkin akan diluluskan juga, walaupun keperluan undang-undang sebenar masih belum dipenuhi. Dalam kata lain, undang-undang menyatakan tiada pesawat sehingga peluru berpandu itu tiada dan peluru berpandu itu masih ada, tetapi pesawat mungkin akan diluluskan juga. Dan inilah sebenarnya masalah dengan Turki, kerana ini bukan kisah tentang pesawat. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih besar. Ancaman daripada Turki dan bahaya apabila mendakwa bahwa mereka adalah kawan kita. Selama bertahun-tahun kita semua menumpukan perhatian kepada Iran sebagai ancaman besar. Mereka bertindak segera, menggunakan keganasan dan menyebarkan kekacauan. Tetapi ketika mereka berkembang dan meneruskan kegiatan mereka, satu lagi ancaman Islami sedang berkembang dan mereka juga menjalankan agenda mereka sendiri dengan cara yang lebih bijak dan canggih berbanding Iran. Mereka menjadi semakin sah. Dan maksud saya dengan mereka ialah Turki. Dan maksud saya dengan sah ialah benar-benar sah. Turki ialah ahli NATO, pakatan ketenteraan yang merangkumi Amerika Syarikat dan kebanyakan negara Eropah yang dibina atas idea bahawa negara-negara ahli saling mempertahankan antara satu sama lain dan secara amnya bertindak sebagai rakan kongsi yang dipercayai. Serang satu negara NATO, semua negara lain akan datang untuk mempertahankan negara itu. Ia adalah strategi yang bijak, kecuali jika salah satu ahli sebenarnya merancang untuk akhirnya berpaling tadah terhadap Barat dengan mengetahui sepenuhnya bahwa ahli-ahli NATO akan terperangkap. Di atas kertas, Turki adalah salah satu sekutu tertua Amerika. Tetapi dalam praktiknya, tindakan mereka menceritakan kisah yang sangat berbeza. Kisah yang atas sebab tertentu orang ramai abaikan. Mereka didakwa telah memindahkan kira-kira 20 bilion dolar wang minyak Iran melepasi sekatan AES antara tahun 2012 dan 2016, melibatkan pegawai kanan kerajaan. Mereka secara terbuka menolak idea bahawa Ikhwanul Muslimin harus dianggap sebagai kumpulan pengganas dan secara aktif menyokong mereka. Atau ada yang mengatakan mereka lah kumpulan itu. Mereka menjadi tuan rumah dan membantu membiayai Hamas. Kepimpinan tertinggi Hamas beroperasi secara terbuka dari Istanbul. Perbendaharaan Amerika Serikat telah mengenakan sekatan ke atas entiti Turki kerana menyalurkan wang kepada sayap ketenteraan Hamas. Dan ingat, Hamas adalah sebuah organisasi pengganas. Mereka telah menahan seorang warga negara Amerika sebagai tebusan pada asasnya atas tuduhan keganasan yang lemah yang secara meluas dilihat sebagai usaha untuk memaksa pertukaran tahanan. Cukup serius sehingga Trump mengenakan sekatan ke atas dua pegawai kabinet Turki. Mereka telah menjadi jalan untuk mengelak sekatan terhadap Rusia. Sejak 2022, Turki adalah satu-satunya ahli NATO yang tidak pernah mengenakan sekatan ke atas Rusia dan telah menjadi hub untuk barangan yang disekat dan uang oligarki mengelak sekatan Barat. Mereka telah menyerang rakan medan perang Amerika sendiri. Pada tahun 2019, Turki menyerang Syria Utara terhadap pasukan yang diketuai Kurdi yang telah berjuang dan gugur bersama tentara Amerika Sah menewaskan ISIS. Berundur daripada campur tangan, dan mereka membandingkan kepimpinan Israel dengan Hitler, serta terus-menerus mengancam untuk menyerang Israel, yang merupakan salah satu sekutu utama Amerika. Tetapi walaupun semua perkara ini membuktikan kecenderungan anti-Barat mereka, inilah petikan daripada Erdogan, ketua Turki, yang paling merisaukan saya. Beliau menggambarkan demokrasi sebagai, dan saya petik, seperti sebuah tram. Anda menaikinya sehingga tiba di destinasi Anda, kemudian Anda turun.
Itu bukan seorang kawan, sudah pasti bukan seseorang yang patut diberi akses kepada peralatan siluman tercanggih yang mereka boleh gunakan apabila mereka turun dari tram itu. Jadi kenapa Turki masih dilayan seperti sekutu kita? Presiden Turki Erdogan bukan muncul secara tiba-tiba. Beliau membina kerjaya politiknya dalam satu gerakan di Turki yang secara langsung meniru Ikhwanul Muslimin, sebuah gerakan antarabangsa yang telah wujud selama beberapa dekad dan percaya bahwa Islam sepatutnya menjadi prinsip utama dalam pemerintahan, bukan sekadar agama pribadi. Ingat, Islam bukan agama, ia mempunyai agama. Turki tidak mempunyai cawangan rasmi Ikhwanul Muslimin kerana mereka tidak memerlukannya. Parti politik Erdogan sendiri berkembang terus daripada idea-idea gerakan yang sama, cuma diberi jenama baru. Dan apabila Erdogan menjadi pemimpin Turki, beliau bukan sahaja bersetuju secara diam-diam dengan Ikhwanul Muslimin, beliau terus menjadi penaja negara terbesar gerakan itu di seluruh dunia. Apabila kerajaan yang berkaitan dengan Ikhwanul Muslimin mengambil alih kuasa buat sementara waktu di seluruh Timur Tengah pada tahun 2011, semasa apa yang dikenali sebagai musim bunga Arab, Turki memberikan sokongan penuh kepada mereka. Apabila kerajaan Ikhwanul Muslimin di Mesir digulingkan pada tahun 2013, Erdogan memberikan suaka kepada kira-kira 1.500 ahli Ikhwanul Muslimin Mesir yang diasingkan, menjadikan Istanbul sebagai tempat perlindungan selamat dan pangkalan operasi untuk gerakan itu. Tokoh-tokoh yang berkaitan dengan Ikhwanul Muslimin dari Syria juga berpindah ke sana. Begitu juga dengan kepimpinan tertinggi Hamas, kerana Hamas pada dasarnya adalah cabang Palestin bagi gerakan Ikhwanul Muslimin yang sama. Hamas di Gaza, rangkaian Ikhwanul Muslimin di Libya, eksperimen pemerintahan Islamis di Syria. Semuanya adalah proyek yang sama, dijalankan dari ibu kota yang sama atas sebab yang sama. Ini bukanlah kisah berita yang berasingan atau sekedar berkaitan. Turki telah menghabiskan hampir 2 dekad cuba menjadi penaja global utama, malah boleh dikatakan pemimpin utama bagi Islam politik, bukannya Islam pengganas. Sesetengah pihak yang mengikuti perkara ini dengan teliti menggambarkan Recep Tayyip Erdogan sebagai cuba meletakkan dirinya sebagai khalifah moden, iaitu gelaran bersejarah bagi pemimpin agama dan politik tertinggi dunia Islam. Satu peranan yang ingin saya ingatkan pernah dipegang Turki selama berabad-abad di bawah Empayar Utsmaniyah sebelum ia dimansuhkan pada tahun 1920-an dan golongan Islamis ini bukanlah pelupa. Sebaik sahaja anda faham perkara itu, segala-galanya menjadi masuk akal. Turki sebenarnya tidak begitu mahukan keahlian NATO atau jet F-35 dan penghormatan antarabangsa semata-mata untuk kepentingan mereka sendiri. Mereka mahukan ala-ala ini untuk menjadi kuasa besar, untuk menjadi tidak dapat dinafikan. Setiap satu perkara ini adalah bukti kepada penonton di seluruh dunia Islam bahawa Turki telah menjadi terlalu penting untuk Barat menolaknya. Bukti yang memuatkan dakwaan Erdogan sebagai pemimpin yang telah lama tiada bagi gerakan global itu. Keahlian dalam pakatan itu bukanlah matlamat sebenar. Ia hanyalah penyamaran yang memungkinkan matlamat sebenar tercapai. Sudah tentu ini berbeza secara strategik daripada Iran. Dan dengan kemerosotan perlahan mereka sebagai Republik Islam, Turki mungkin berada pada kedudukan untuk mengambil alih. Yang ditonjolkan ialah khalifah dan kekhalifahan, bukan pengganas yang kejam. Turki bukan secara tidak sengaja menjauh dari Barat sambil masih bertindak sebagai sebahagian daripadanya. Ia sengaja menggunakan keahliannya dalam pasukan itu untuk membina sesuatu yang tidak pernah dimaksudkan oleh pasukan tersebut. Dan seperti dengan Iran, nampaknya AESA sedang terpedaya dengannya. Saya tidak mendakwa saya tahu pemikiran dasar luar mereka, tetapi selama bertahun-tahun, jelas bahawa mereka berpegang pada prinsip dekatkan kawan, tetapi lebih dekatkan musuh, kecuali dengan orang-orang ini, ia tidak berkesan. Itu sudah jelas dengan Iran dan ia perlu jelas dengan Turki. Tetapi sekali lagi, nampaknya Israel adalah pihak yang lebih kehadapan dalam hal ini. Dengan berita kemungkinan F-35 akan dijual kepada Turki, Netanyahu segera menyatakan bahwa beliau menentang. Israel telah belajar dari pengalaman. Jangan cuba memuaskan hati orang yang membenci Anda. Jangan berikan mereka sebarang modal langsung. Kebimbangan Israel mengenai perjanjian ini bukanlah kerana persaingan dengan Turki. Ia berkaitan dengan hakikat bahawa mereka benar-benar memahami ancaman tersebut. Berita baiknya ialah Amerika Syarikat secara sah komited untuk memastikan Israel sentiasa mengekalkan kelebihan ketenteraan yang jelas berbanding mana-mana negara lain di rantau ini. Satu janji yang dikenali sebagai kelebihan ketenteraan kualitatif Israel. Ia adalah undang-undang yang telah termaktub dalam cara Amerika sepatutnya mengendalikan setiap penjualan senjata di mana-mana berhampiran Israel dan memberikan jet pejuang siluman paling canggih di rantau ini kepada sebuah negara yang menempatkan kepimpinan Hamas dan presidennya bercakap tentang Israel. Seperti yang dilakukan Erdogan, bukanlah satu risiko kecil kepada janji itu. Boleh dikatakan inilah senario tepat yang cuba dielakkan oleh janji tersebut. Dan itulah sebabnya selain perbincangan mengenai penjualan kepada Turki, terdapat juga perbincangan untuk memberikan Israel akses awal kepada pengganti F-35 pada masa hadapan, yaitu F-47, semata-mata untuk memastikan kelebihan teknologi Israel kekal utuh. Untuk lebih jelas, jika Turki mendapat F-35, Israel masih mampu mengatasinya.
Namun begitu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara terbuka dan agresif melobi menentang perjanjian ini. Beliau menggambarkan kerajaan Turki sebagai dipengaruhi oleh Ikhwanul Muslimin dan di Cyprus yang dikuasai Putin yang mereka duduki di Greece. Dan kata-kata Erdogan sendiri dijadikan alasan mengapa Turki tidak boleh dipercayai dengan teknologi ini atau sebenarnya dengan apa-apapun. Kita sedang menyaksikan versi umum sesuatu yang telah lama diperhatikan dan dibimbangi oleh Israel. Lebih lama dan lebih teliti berbanding hampir semua orang lain di dalam bilik ini. Jadi dengan Trump yang berbaik-baik dengan Erdogan, adakah apa-apa yang boleh dilakukan untuk menghentikan perkara ini? Kongres memang ada satu cara yang benar-benar boleh digunakan di sini. Mereka boleh mengundi untuk secara rasmi tidak meluluskan penjualan itu. Tetapi undian itu mesti lulus di Dewan, kemudian lulus di Senat, dan kemudian melepasi veto daripada Presiden yang memerlukan majoriti 2/3 di kedua-dua Dewan untuk mengetepikannya. Dan itu adalah sesuatu yang sangat sukar untuk dicapai. Dan Trump telah berjaya menggunakan taktik yang sama sebelum ini, meluluskan penjualan senjata kepada Arab Saudi dan UAE dalam penggal pertamanya walaupun mendapat bantahan daripada Kongres. Namun, walaupun itu tidak berlaku, ada satu berita baik, iaitu mengenai masa walaupun bukan mengenai undang-undang. Jika perkara ini diluluskan minggu ini, jet sebenar tidak akan tiba dengan cepat. Turki akan berada di belakang barisan pengeluaran. Pembeli baru-baru ini terpaksa menunggu 4 hingga 5 tahun antara menandatangani perjanjian dan menerima pesawat pertama mereka. Jadi, secara realistik, tiada F-35 yang akan terbang di langit Turki sebelum tahun 2030. Jurang itu adalah sesuatu yang baik. Sudah tiba masanya untuk Kongres terus menentangnya, dan sudah tiba masanya untuk cabaran undang-undang terhadap apa sahaja peluru berpandu atau helah senjata yang digunakan. Dan sudah tiba masanya untuk Israel memastikan apapun yang berlaku, mereka sudah satu generasi di hadapan dengan jet seterusnya sebelum Turki sempat mendapatkan yang ini. Awak tahu, Israel mungkin boleh membangunkan teknologi untuk mengenal pasti jet-jet ini. Tapi itu bukan masalahnya di sini. Sepanjang kewujudannya, Israel berada dalam perjuangan untuk terus hidup. Tetapi apabila Anda melihat dari sudut yang lebih luas, perjuangan itu adalah gambaran kecil kepada sesuatu yang lebih besar. Ia adalah pratonton kepada apa yang sedang dihadapi oleh seluruh Barat sekarang. Sama ada mereka sadar atau tidak. Selama bertahun-tahun, Israel melakukan kesilapan yang sama seperti yang dilakukan oleh semua orang sekarang. Mereka mengadakan sesi bergambar mesra, mempercayai sidang kemuncak, berjabat tangan, dan mempercayai para perantara yang menggelarkan diri mereka sebagai neutral. Mereka meyakinkan diri sendiri bahawa institusi bersama benar-benar bermaksud kepentingan bersama. Dan pengajaran itu terpaksa dipelajari dengan cara yang sukar. Sebenarnya, pengajarannya bukanlah untuk tidak mempercayai sesiapa pun. Ia lebih mudah daripada itu. Kenal pasti corak tersebut. Perhatikan ancaman ketika ia benar-benar berkembang. Bukan seperti yang Anda harapkan ia akan kekal. Dengar apa yang sebenarnya dikatakan dengan kata-kata mereka sendiri. Dan bukan hanya versi yang lebih selesa untuk dipercayai. Dan yang paling penting, jangan berikan musuh Anda peluru yang boleh digunakan terhadap Anda. Pengajaran itu bukan hanya milik Israel dan ia tidak boleh hanya milik Israel. Jika Barat mahu bertahan dalam jangka masa panjang, pengajaran itu mesti diterima pakai secara menyeluruh. Kerana negara seterusnya yang belajar dengan cara yang sukar mungkin tidak mempunyai kelebihan awal seperti Israel. Mungkin ini tiada apa-apa. Mungkin ini hanya satu lagi permainan Trump. Trump melakukan apa yang Trump selalu lakukan, menggembirakan seorang kawan, memberi hadiah, dan sebenarnya tiada apa-apa yang benar-benar bermakna. Tetapi mungkin ia sesuatu yang lain. Logik cacat yang sama membuatkan Barat terus berunding dengan Iran di meja rundingan selama lebih sedekat. Sentiasa yakin bahwa hanya perlu sedikit lagi kesabaran dan sedikit lagi itikat baik, dan itu akan menghasilkan satu perjanjian. Israel telah belajar untuk tidak membuat pertaruhan itu dua kali. Persoalan minggu ini ialah sama ada negara-negara Barat yang lain telah belajar walaupun sekali. Israel sudah bersedia untuk pertarungan ini. Ia akan berdepan dengan Turki jika perlu, tetapi tidak jelas sama ada Barat bersedia. Jadi sebelum terlambat, dengarlah mereka yang sudah pun belajar daripada pengalaman itu. Saya Yirke dan kita akan berjumpa lagi pada masa akan datang.